Imam Fudail bin Iyad rahimahullah, dia biasa berdoa lepas sembahyang kepada pemimpin. Orang kecam dia. Entah syekh ulama besar. Dia sibuk ke pemimpin, penguasa. Cerita hak umat sudahlah. Kata Imam Fudail bin Iyad, "Lau anna li da'watun mustajabatun ma sayyartuha illa fil imam." Aku kalau ada doa mustajab, aku nak gunakan doa itu untuk doakan pemimpin aku. Orang tanya dia, "Kaifa zalika ya Aba Ali?" Bapa awak sibuk sangat doa ke raja ni apa hal? Kata dia, "Mata ma sayyartuha fi nafsi lam tujzi wa mata sayyartuha fil imami fasalahul imam salahul ibad wal bilad." Kata dia, kalau saya doa untuk diri saya, murah rezeki, anak jadi bagus dan sebagainya, maka yang dapat manfaat saya seorang. Tapi kalau saya doakan pemimpin, doakan raja saya jadi bagus, maka manfaat itu boleh dapat untuk seluruh rakyat dan negara jadi baik. Ini boleh rujuk dalam kitab Hilyatul Awliya karangan Abu Nu'aim Al-Asfahani. Jadi dalam konteks tajuk yang kita bincangkan ini, Datuk Bat, ya, sejauh manakah peranan yang boleh dimainkan oleh para agamawan ini untuk memastikan bahawasanya institusi Kesultanan Pahang ini yang disebut sebagai payung syiar Islam tu akan sentiasa terpelihara dan dihormati oleh sekalian rakyat. Silakan, Datuk Bat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Terima kasih sahabat saya Al-Fadhil Ustaz Ahmad Farid bin Muhammad Din selaku moderator forum. Rakan bicara wara pada petang ini, ayahanda saya yang dihormat Orang Kaya Indra Pahlawan Datuk Seri Wan Haji Abdul Wahid bin Haji Wan Hassan. Seterusnya tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, moga-moga dirahmati Allah sekalian. Setengah agamawan, bukan semua, ada yang memandang sinis kepada institusi beraja. Atas sebab kata mereka, raja ni tak ada zaman Nabi. Ya, kita akui, zaman Nabi tak ada raja, tak ada sultan. Zaman selepasnya pula adalah zaman khalifah. Zaman selepasnya pula adalah amir-amir. Selepas Nabi wafat, yang menggantikan Nabi adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Digelarkan Abu Bakar ini dengan nama Khalifah Rasulullah ataupun successor of the messenger. Selepas 27 tahun, Abu Bakar diganti dengan Sayyidina Umar Al-Khattab tanpa melalui sebarang pilihan raya, iaitu dengan cara wilayatul ahdi. Dia tunjuk saja. Abu Bakar tunjuk kepada Umar, ini pengganti aku. Bila Umar naik jadi khalifah, jawatannya begitu panjang sekali, iaitu Khalifatu Rasulullah. Khalifah kepada Khalifah Rasulullah, panjang sangat. Lalu Sayyidina Umar mikir, kalau zaman aku dah 2 kali sebut Khalifah Rasulullah, naik orang lain esok Khalifah Rasulullah, naik orang lain Khalifah, berapa lapis Khalifah itu. Jadi Sayyidina Umar telah tukar kepada Amirul Mukminin, raja kepada orang-orang beriman. Genap 29 tahun, berakhirlah era Khulafa Ar-Rashidin. Kemudian bersambung mata rantai ini dengan 14 dinasti kerajaan Umayyah yang telah berlangsung selama 91 tahun. Kemudian dalam masa yang sama naik dinasti Abbasiyah
37 dinasti selama 500 tahun. Dan ada kerajaan-kerajaan kecil. Dinasti Bani Buweh, dinasti Bani Saljuk, ada 18 raja di Kahirah, kemudian ada 36 empire keseluruhan Osmaniyah, 632 tahun. Maka totalnya kita ada 128 khalifah selama 1291 tahun, 8 bulan, 24 hari. Bermula 8 Jun 632, berakhir pada 3 Mac 1924. Datang mana kalimat sultan? Siapa yang mengasaskan? Dari sudut sejarah, yang memulakan tradisi gelaran sultan adalah Sultan Abul Qasim Mahmud Ibni Sabuktigin, yang mana beliau merupakan Sultan Empire Ghaznavid, yang hari ini Ghaznavid ini merangkumi wilayah antara Afghanistan, Pakistan dan India Utara. Dia memerintah start tahun 998 sampai 1030. Dia orang pertama guna sultan. Orang sampai bangkitkan ketika itu. Datang mana perkataan sultan? Para ulama ketika itu memberi justifikasi. Kerana penyebutan nama sultan dalam Quran diulang sebanyak 39 kali. 2 kali dalam bentuk kata kerja dan selebihnya dalam bentuk sifah musyabbahah bi isim al-fa'il. Perkataan sultan dalam Al-Quran memiliki banyak makna. Authority, hujah, burhan, tetapi umumnya semua menjurus kepada kekuasaan. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqi waj'al li min ladunka sultanan nasira. Dan pohonlah wahai Muhammad dengan berdoa, wahai Tuhanku, masukkan aku ke dalam urusan agamaku dengan kemasukan yang benar dan mulia. Keluarkan aku daripadanya dengan cara yang benar dan mulia, dan berikanlah kepadaku sisimu hujah keterangan serta sultanan nasira, berikan kekuasaan yang menolongku. Surah Al-Isra ayat 80. Maka bermula daripada itulah digunakan perkataan sultan. Kemudian Ghaznavid ini telah dijajah oleh puak-puak Saljuk. Maka pemimpin Saljuk ketika itu namanya Abu Talib Muhammad Tughril Ibni Mikail. Dia pula gemar menggunakan perkataan sultan dan dia memulakan gelaran sultan untuk zaman dia. Bermula tahun 1037 sampai tahun 1063. Penggunaan gelaran sultan ini terus berkembang, khususnya sepanjang tempoh Perang Salib. Perang Salib ni Crusades, berlangsung selama 391 tahun, daripada tahun 1096 sampai 1487. Pemimpin-pemimpin zaman Perang Salib, mereka akan guna gelaran sultan. Contohnya, Sultan Salahuddin Al-Ayubi dan dinasti dalam Ayubid itu sendiri. Termasuklah yang mengasaskan sambutan Maulidur Rasul, Sultan Al-Muzaffar Abu Sa'id Kaukabri bin Zainuddin Ali bin Baktakin, yang merupakan sultan di Irbil, sebuah kota yang terletak di sebelah tenggara Mosul di Iraq, sekarang lebih menghala ke Iran. Kebanyakan pemimpin dan raja zaman Perang Salib menggunakan nama sultan. Selepas tahun 1258, gelaran sultan ini makin berkembang seluruh dunia. Selepas kemusnahan Baghdad oleh serangan orang Mongol, keturunan Abbasiyah yang masih hidup lari pergi ke Kahirah dan mereka duduk di bawah naungan kerajaan Mameluk, dan mereka ini masih kekal menggunakan gelaran sultan. Abad yang ke-15, Empire Uthmaniyah pula menakluki Empire Mamluk, gelaran sultan diperkasakan. Seluruh pemimpin Uthmaniyah menggunakan sultan. Sultan Osman, Sultan Orhan Murad, Sultan Bayazid, Sultan Abdul Hamid II, Sultan Muhammad kelima, Sultan Abdul Majid, dan semuanya memakai sultan. Kemudian gelaran sultan ini digunakan pula secara meluas di luar Empire Uthmaniyah. Contohnya di Somalia, ada the North Eastern Somaliland Sultanates, bermula tahun 1197 sampai 1403. Terkenallah Sultan-Sultan Somalia,
Sultan Omar Ibn Dunia Haus, Sultan Ali Baziwi Nahwi Omar, Sultan Hakuddin Omar, Sultan Sa'didin Ahmad dan ramai lagi. Termasuklah juga di Kepulauan Melayu. Bangsawan Melayu semuanya pemimpin dipanggil sultan. Ini saya tidak ulanglah panjang. Termasuk juga di India. Ini ramai orang tak tahu. India dulu ramai raja. Sebab itu sekarang ni keturunannya ramai. Rajanya dah tak ada, keturunan ramai. Sebab itu ada sekarang orang jual nasi kandar sultan. Ada, jangan main-main. Nasi kandar sultan. Ada. Cendol sultan pun ada juga. India dulu ramai raja. Start dari dinasti Haryangka sampai dinasti Gaikwad. Dari zaman Chandragupta Maurya, Samrat Ashoka, Maharaja Sedulip Singh, the Black Prince of Perthshire. Ada 1121 orang maharaja. Kita lepas ni kan forum, panelnya kalau tak salah saya, DIG kita. Kalau tak tukar lah, DIG, Timbalan Ketua Polis Negara, Datuk Seri Ayub Khan bin Maidin Picheh. Datang mana perkataan Khan? Keturunan raja. Gelaran dinasti Mughal atau Mogulistan di India memerintah 333 tahun. Semua keturunannya pakai sultan. Raja Bahadur, Raja Mughal yang terakhir, Bahadur Shah Zafar, dibuang ke Myanmar tahun 1858, mangkat di sana. Orang putih jahat, dia buang semua raja negara yang dia jajah, gantikan dengan Emperor ataupun Empress of India sejak Queen Victoria tahun 1819. Orang putih tak berjaya buang Raja Melayu saja. Dia gagal buang Raja Melayu. Negara yang dijajah semua dia buang. Dia akan gantikan dengan Viceroy ataupun Governor General sebagai ketua pentadbiran. Yang ini kita banggakan. Negara kita bertahan sistem beraja. Dan balik kepada raja-raja di India tadi, separuh daripada raja di India guna gelaran sultan. Kesultanan Delhi, 31 orang sultan selama 320 tahun. Tahun 1206 sampai 1526. Ini Kesultanan Delhi sebelah India Utara. Sultan Qutbuddin Aibak, Sultan Aram Shah, Sultan Firuz Shah dan ramai lagi. Ada sultan di Kashmir, 37 orang sultan selama 269 tahun. Mula tahun 1320 sampai 1589. Terkenalah Sultan Sikandar, Sultan Ibrahim Shah, Sultan Ismail Shah. Ini semua sultan di Kashmir. Termasuk juga di Gujarat, Sultans of Gujarat. 18 orang sultan memerintah 192 tahun. Bermula 1391 sampai 1583. Terkenalah nama Sultan Muzaffar Shah pertama, Sultan Ahmad Shah pertama, Sultan Muhammad Shah yang kedua, Sultan Daud Khan, ramai lagi. Sultan of Malwa, Sultan of Ma'bar, Sultan of Bengal. Sebab itu sultan bukan benda baru. Sebab itulah bagi kita orang Islam, terutama agamawan, kena faham, kalau agamawan tak faham sistem kesultanan, malu kita dengan orang awam. Sistem kesultanan, dia adalah penerus tradisi sistem yang diwarisi berdasarkan sistem khalifah. Dan sistem khalifah adalah sesuatu yang tidak asing dalam budaya umat Islam, dalam bab berkerajaan dan bab negara. Sebab itulah dalam fiqh kita ada istilah Masjid Sultan. Kita ada istilah Wali Sultan. Datang pada mana? Nak nikahkan masyarakat orang asli misalnya yang baru masuk Islam. Abang ayahnya semua tak Islam. Siapa yang nikahkan? Itu kan Wali Sultan, datang pada mana perkataan Sultan itu? Sebab itulah hari ini majoriti negara yang amalkan sistem beraja adalah negara-negara Islam. Ada 9 di Asia, ada 1 di Afrika, 8 daripadanya adalah pengeluar minyak. Sebab itu saudara-saudari, khususnya para agamawan, sistem ini bukan sistem yang terpisah daripada Islam. Maka sewajarnya kita sama-sama berperanan untuk memperkasakan sistem yang sangat bersejarah ini. Wallahu a'lam. Pada hari ini. Betul Datuk Buat menyebut tadi berkenaan dengan bahawasanya kesultanan ini yang ada ni adalah merupakan penerus tradisi sistem khalifah. Dan Datuk Buat juga menyebut berkenaan dengan kepentingan sultan itu sebagai wali sultan, menyebut sebagainya. Kerana ada dalam fiqh dia menyebut as-sultanu waliyun man la waliya lahu, iaitu sultan itu ataupun pemerintah itu dia menjadi wali kepada mereka yang tidak ada wali. Baik, Datuk Bat, kalau kita tengok belah kanan belah kiri kita dapat melihat golongan-golongan muda ni
yang dilahirkan bersama-sama dengan handphone. Dan mereka ni Datuk Bat dan juga Datuk Seri, maklumat boleh dapat bila-bila masa di mana saja yang mereka nak dapatkan maklumat itu. Sebelum tidur, tengah tidur, lepas tidur, diorang boleh dapatkan maklumat dengan cepat dan juga dengan segera. Dan maklumat yang datang tidak bertapih. Sebab itu kita risau Datuk Bat, maklumat berkenaan dengan cerita-cerita tidak betul, fitnah-fitnah, kata-kata nista kepada institusi diraja ini diterima oleh mereka dan mereka hanya menerima bulat-bulat dan juga tidak membuat kajian. Jadi, Datuk Bat, saya nak tanya, apakah sebenarnya formula terbaik untuk kita pastikanlah golongan-golongan muda kita ni yang ada sekarang dan juga pada masa hadapan, yang kita tak tahu lagi macam mana masa depan ni, benar-benar menghayati peranan raja sebagai payung syiar Islam. Sila Datuk Bat. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, yang hadir dalam majlis ini terdiri daripada agamawan, sama ada yang masih muda ataupun yang telah pun dewasa. Kita sebagai orang panggil ustaz, ustazah, para asatizah ini, kita dengan raja ni jangan jauhkan diri. Itu kena ingat. Jangan jaga jarak, mesti mau dekat. Dan jangan pula bila kita melihat ada ustaz agamawan yang rapat dengan raja, kita kecam pula dia. Ni kaki bodek. Ni kuat, ni ngampu dan macam. Tak, ini semua tak betul. Orang agama jangan jauhkan diri daripada raja. Apa sebab? Imam Al-Ghazali pesan, ad-dinu ussun wa sultanun harisun. Wa ma ussalahu famahdum wa ma la harisalahu fadai'un. Kata Imam Ghazali dalam kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad, kata dia agama ini adalah asas dan pemimpin yang mengawal agama ini. Benda yang tidak ada asas, benda tu akan runtuh. Dan benda yang tidak ada pengawal, benda tu hilang. Sebab itu agama kita boleh tegak kerana ada ulama dan umara. Tanpa dua ni, umpama kapal terbang, sayap kiri kanan tak ada. Dia tak boleh umara saja, dia mesti ada ulama. Dia tak boleh ulama saja, dia mesti ada umara. Sebab itu kepada adik-adik, nanti dah besar, dah dewasa, ada ilmu agama yang cukup, yang bagus, jadilah penasihat kepada para pemimpin. Jadi penasihat, jangan jauhkan diri. Kalau tak mampu nak nasihat, mungkin kata saya ni imam di kampung je, nak nasihat apa? Kalau tak mampu, doakan yang baik-baik kepada pemimpin raja kita. Imam Fudail bin Iyad rahimahullah, dia biasa berdoa lepas sembahyang kepada pemimpin. Orang kecam dia. Entah syekh ulama besar. Dia sibuk ke pemimpin, penguasa. Cerita hak umat sudahlah. Kata Imam Fudail bin Iyad, "Lau anna li da'watun mustajabatun ma sayyartuha illa fil imam." Aku kalau ada doa mustajab, aku nak gunakan doa itu untuk doakan pemimpin aku. Orang tanya dia, "Kaifa zalika ya Abu Ali?" Bapa awak sibuk sangat doa ke raja ni apa hal? Kata dia, "Mata ma sayyartuha fi nafsi lam tujzi wa mata sayyartuha fil imami fasalahul imam salahul ibad wal bilad." Kata dia, kalau saya doa untuk diri saya, murah rezeki, anak jadi bagus dan sebagainya, maka yang dapat manfaat saya seorang. Tapi kalau saya doakan pemimpin, doakan raja saya jadi bagus, maka manfaat itu boleh dapat untuk seluruh rakyat dan negara jadi baik. Ini boleh rujuk dalam kitab Hilyatul Awliya karangan Abu Nu'aim Al-Asfahani. Sebab itu para agamawan sekalian, mari kita belajar iktibar dari ulama silam. Ulama Melayu dulu banyak menulis kitab untuk memberi nasihat kepada raja-raja. Mereka banyak menulis nasihat-nasihat tentang tata cara pemerintahan kepada raja, sultan, pembesar negara. Antara karya ketatanegaraan Melayu yang mengandungi wa'ad, wasiat dan nasihat untuk raja-raja Melayu, antara yang terbaik nombor 1, Tajus Salatin. Ini susunan Syekh Bukhari Al-Jauhari
Dia menulis buku ni tahun 1603. Dia orang daripada Johor. Dia buat 24 fasal, 89 nasihat kepada raja. Buat begini, jangan buat begini, jangan buat begini. Yang kedua, kitab Nasihatul Muluk, karangan Syekh Hussein Wa'is Al-Kashifi. Dia tulis tahun 1604. Begitu juga kitab Bustanus Salatin, susunan Syekh Nuruddin Ar-Raniri, tahun 1638. Dalam kitab itu dia buat 189 cerita nasihat dan dia susun 10 kualiti kepimpinan yang perlu ada pada seorang raja. Begitu juga kitab Samarat Al-Muhimmah, susunan Raja Ali Haji di Riau. Dia tulis tahun 1857. Begitu juga kitab Bayan Al-Asma, susunan Abdullah Al-Misri yang dia tulis di Kutai Kartanegara tahun 1876. Begitu juga kitab Nasihat Raja-Raja oleh Syekh Duyung tahun 1883. Muhasabah diri kita petang ini. Kita pernah tak menulis sekeping surat, tulis kitab jauh sekali, nulis Facebook raja. Sekeping surat pun pernah tak kita tulis nasihat kepada raja? Pernah ataupun tidak? Setakat kritik dalam Facebook, siapa-siapa boleh buat. 3 baris ngutuk. Tulis surat nasihat. Ampun tuanku, patik begini, ustaz sekian-sekian. Berdasarkan dalil kita. Ini kerja ulama' dulu. Para ulama' Melayu, dia tak jauh diri dengan raja. Bahkan dia jalinkan hubungan dengan semua sultan di alam Melayu. Termasuklah ulama' Melayu yang berkampung di Tanah Haram. Contoh tahun 1772, Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, dia kirim 2 orang jemaah haji pergi menghadap Sultan Hamengkubuwono yang pertama dan susuhunan Prabu Lakah. Dia kirim surat, dia puji terhadap perjuangan apa semua dan dia ceritakan tentang hebatnya Raja Mataram berjihad dulu dan dia minta Sultan Hamengkubuwono terus berjuang dan berjihad menentang penjajah. Begitu juga Syekh Ahmad bin Muhammad Zain Al-Patani. Dia sangat jaga hubungan dengan tuanku Sultan-Sultan Melayu. Bukan sekadar di Semenanjung, bahkan Sultan di Patani. Kelantan, Terengganu, Kedah, Johor, Riau, Lingga, Deli, Langkat, Pontianak, Sambas. Sentiasa mengutus surat. Bukan surat minta projek, minta tanah. Tak, itu bukan bidang kita. Dia nasihat. Dia pernah tulis surat mengandungi doa panjang lebar semena pertabalan Sultan Mansur Kelantan tahun 1891. Berapa orang tuan-tuan doakan pertabalan semalam? Tak ingin bagi kita. Bukan kerja aku. Tak. Ini kerja ulama'. Doakan dia jadi orang baik. Dalam surat itu, dia doakan supaya negeri Kelantan terhindar daripada penjajahan dan tipu daya penjajah. Pada intipati doa itu ditulis bahawa ya Allah engkau sentosakan dia Sultan Mansur dan negerinya Kelantan dan rakyatnya dan segala negeri Melayu dan raja-rajanya daripada segala kejahatan kafir dan tipu daya mereka dan tegahkan hai Tuhanku daripada masuk kafir itu ke Kelantan dan segala negeri Melayu yang memerintah pada barang perintah ada dia. Dia juga tulis surat bertarikh 1323 Hijrah kepada Sultan Zainal Abidin yang ketiga, Sultan Terengganu. Dia pesan pertahankan tanah air daripada penjajah serta dilanjutkan zaman duli tuanku serta zuriat di dalam hening kerajaan yang tiada mencampuri akan dia kadar susah dan menyakiti oleh ajanib yakni bangsa asing. Ini kerja agamawan. Ini kerja ustaz dan ustazah. Memberi nasihat. Bukan sekadar mengkritik dan mengkomen secara membuta tuli. Tidak. Tulis elok-elok. Ini amalan salafus salih termasuk dahulu. Termasuk Nabi SAW. Tidak jemu-jemu menghantar surat kepada raja-raja di Parsi, raja-raja di Rom. Berikan mereka garis panduan. Jangan zalim, jangan sebagainya lagi. Jadi benda ini kita kena pupuk daripada anak-anak ini. Betul adik-adik sekalian yang sekolah ihsan ada, sekolah agama ramai pada petang ini. Pupuk dalam diri, kita niat nak sama-sama bangunkan negara tanah air kita. Sebab kita ni semua, walaupun kita adalah rakyat, tetapi kita adalah partner in nation building.
Kita adalah rakan sama-sama membina tanah air kita ini. Jadi sebagai kesimpulan, jangan putuskan diri daripada raja pemerintah, tapi jangan sekadar duduk tersengih-sengih ngangkat sembah, tapi berikan nasihat, berikan panduan dengan cara beradab. Itu mustahak. Wallahu a'lam. Selepas hampir dalam konteks kita lah di negara ini, selepas 186 kesultanan berpaksikan Islam sejak tahun 632 sampai 1944, kita lihat telah runtuh satu persatu. Kita bersyukur negara kita masih ada sistem ini. Saudara-saudara kita di Indonesia dah tak ada. Yang terakhir, pembantaian revolusi sosial Sumatera Timur 3 Mac 1946. Penghapusan secara total kerajaan-kerajaan Kesultanan Melayu di Langkat, Deli, Serdang, Asahan, Batu Bara, Panai, Bilah, Kota Pinang, Kuala Lidung, Simalungun, kerajaan-kerajaan raja di Tanah Tinggi Karo dah tak ada lagi dah sekarang. Walhal di Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke ada lebih kurang 76 raja. Dah tak ada lah, semua tak ada lah. Sebab itu bila kita di negara ini masih mampu kekalkan sistem beraja, kita boleh bangga. Dan kita bersyukur masih ada raja. Sebab orang Melayu ni, dia memang bangsa beraja. Dia panggil MIB. Melayu, Islam, beraja. Masalah orang Melayu, kalau dia tak ada seorang raja, semua perangai macam raja. Itu jadi masalah. Semua hangin satu badan, ngamuk, panas baran. Dia kena ada seorang yang dia taat dan dia ikut. Kalau tak semua megin je berjalan, mecok belaka. Dia kena ada seorang yang dia hormat dan dia takut. Sebab itu terkenal lah dalam sejarah bila Sultan Mahmud Shah berundur masa serangan Portugis pada 24 Ogos 1511, orang Melayu tak nak diperintah oleh orang putih. Dia tetap nak diperintah oleh raja. Tetap dia nak raja. Jadi terkenal ketika itu satu kata-kata, bertali ke Siak, bertuan ke Minangkabau, beraja ke Johor. Kenapa disebut beraja ke Johor? Sebab masa itu orang Melayu pindahkan Kesultanan Melaka, muncul pula kerajaan Melayu Johor pada abad ke-17 sepanjang Sungai Johor. Sepanjang Sungai Johor tu, pemerintahan Kesultanan Sungai Johor bermula tahun 1529 sampai 1718. Ada 11 orang sultan memerintah, bermula Sultan Alauddin Raja Shah yang kedua sampailah Sultan Abdul Jalil Raja Shah yang keempat. Makamnya ada di Kuala Pahang. Jadi total 129 tahun orang Melayu walaupun dijajah Portugis, dijajah dengan Belanda ke apa, kita tetap beraja. Maka persoalan petang ini khusus kepada anak-anak muda. Sudah bersedia ke nak memakzulkan payung kita ini? Sudah bersediakah kita nak memuziumkan sistem beraja ini? Jawapannya kita tak bersedia. Sebab walaupun orang muda sekarang ini tak berapa suka raja. Dia mengatakan raja ni tidak demokratik. Raja ni berbudaya feudalism, bertunjangkan autokrasi. Hello, kita nak beritahu bahawa banyak negara yang dulunya monarki tukar kepada negara-negara demokratik. Tapi tak demokrasi mana? Tengok negara-negara republik seluruh dunia. Tengok negara-negara yang berpaksikan tentera. Kajian menunjukkan bilangan rejim diktator dan autokrasi lebih banyak wujud pada negeri yang tidak beraja. Ada negara dulu beraja, tukar sistem presiden. Ayah dia presiden. Ayah dia mati, anak dia pula jadi presiden. Baik kekal je sistem beraja. Kalau dah tahu nak suruh anak ganti, pas anak dia, pas anak saudara dia, cucu dia. Baik kekal sistem beraja. Ada anak muda kata, oh, tengok raja. Ni contoh bukan raja kita. Oh sombong raja, duduk masar muka. Gini, dengan spek gelap, gini jalan. Sombong, tak suka. Hello, ini raja bukan. Dia bukan, kita baru jadi raja sehari, sombong dah. Ambo baru jadi raja sehari. Member tu lupa nak kipas, marah selalu. Kipas cepat sikit. Baru sehari jadi raja. Ini pula dah setahun, 2 tahun, 3 tahun. Sebab itu kita tak bersedia dari sudut emosi. Ikatan emosi kita terhadap raja masih berakar. Tadi kita sebut Indonesia. Minta maaf aku ada orang Indonesia.
Indonesia misalnya, dia dah tak ada raja. Tapi apabila dia dah lama tak beraja, baru dia tahu raja itu mustahak. Sebab itu tahun 1988 bulan Oktober, tatkala rakyat Indonesia, khususnya keturunan Jawa, menerima berita kemangkatan Raja Kesultanan Yogyakarta yang merupakan pewaris Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, iaitu Sultan Hamengkubuwono ke-9, ataupun nama rasmi dia Sampeyan Dalem Ingkang Sinuhun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono Senapati Ngalaga Abdurrahman Saidin Panatagama Khalifatullah Ingkang Jumeneng Kaping Sanga, panjang betul nama dia. Ketika dia mangkat, 150,000 rakyat di Indonesia beri penghormatan terakhir tatkala jenazahnya diletakkan di keraton, di istana selama 16 jam. Dikebumikan di Imogoro di Jogja. Dia ada raja dia, tapi raja dia dah tak diinstitusikan. Gambar duit dia masih ada dekat duit RM10,000. Kalau cetakan 92 ada gambar raja dia itu. Lepas tu tahun 2005 katanya dah tukar, tapi tukar gambar sultan juga, Sultan Mahmud Badaruddin kedua ataupun Raden Hasan Pangeran Ratu, Sultan di Palembang Darussalam tahun 1821. Artinya hati kita tetap kita nak kepada raja. Media Indonesia ketika menggambarkan kemangkatan Raja Jawa itu, mereka mengatakan langit Jakarta berawan mendung, bumi Jawa gerimis hiba meratapi kemangkatan Sultan Hamengkubuwono. Tapi nak balik semula dah tak ada lagi. Mereka dah museumkan sistem itu. Marilah hadirin hadirat, khususnya kita para agamawan, raja dan rakyat ini, khususnya kita para agamawan, bagaikan sepasang kasut. Kasut bentuknya memang tak sama, tapi kita tetap serasi. Kasut ketika berjalan pun memang tak pernah sederap, tetapi tujuan dan tujuannya adalah sama dan mesti seiring sejalan. Kasut tak pernah boleh berganti posisi, namun tetap saling lengkap melengkapi. Kalau ada satu yang hilang, kasut yang satu lagi takkan ada erti. Marilah kita para ulama, agamawan, asatizah, jangan jarakkan diri dengan istana. Dekatilah. Kalau tak dapat secara fizikal, buatlah tulisan, penulisan, berikan nasihat. Kerana kerja kita agama ni nasihat. Kita nasihatkan kepada raja kita lagi dan 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 lagi sampai kita tak ada lagi. Itulah kerja ulama. Wallahu a'lam.